Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semua di channel YouTube saya. Pada pagi hari ini saya akan berkongsi dengan anda sebuah video yang dihasilkan oleh pelajar, dihasilkan daripada salah satu projek FYP beliau yang bertajuk video infografik perbandingan ajaran agama antara Islam dan Kristian. Semoga ianya memberikan manfaat bagi anda semua dan akhirnya memberikan maklumat yang cukup untuk membuat kajian FYP dan kajian yang seumpama. Jom masuk kuis. Agama merupakan satu kepercayaan kepada kuasa gaib, ajaran dan perintah daripada Tuhan. Banyak agama yang terdapat dalam dunia ini. Antaranya ialah Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan Sikh. Namun terdapat perbezaan dari sudut sejarah kemunculan, konsep ketuhanan, ajaran agama dan juga kitab suci. Video infografik ini ialah mengenai perbandingan ajaran agama antara Islam dan Kristian. Islam adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sambungan daripada syariat terdahulu. Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu pertama di Gua Hira pada 17 Ramadan 610 Masihi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu baginda Rasulullah SAW telah mula berdakwah secara rahsia, di mana dakwah hanya disampaikan kepada kaum kerabat dan sahabat yang terdekat. Setelah itu, dakwah baginda diteruskan lagi secara terang-terangan. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Rentetan daripada itu, berlakulah peristiwa hijrah pertama bagi umat Islam pada 622 Masihi. Nabi Muhammad SAW telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Setelah kewafatan baginda Rasulullah, pemerintahan umat Islam diteruskan oleh Khulafa Ar-Rashidin yang dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Manakala agama Kristian pula adalah agama yang disampaikan oleh Yesus. Yesus telah dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Mary sekitar tahun 4 hingga 6 Masihi. Kehadiran Yesus dianggap sebagai penyelamat kepada umat manusia daripada dosa warisan. Ketika Yesus berumur 30 tahun, beliau telah dibaptis oleh John the Baptist. Antara kandungan ajaran Yesus ialah mengenai ajaran Tuhan, hari pembalasan dan kepentingan bertaubat. Dakwah Yesus tidak disenangi oleh Rabbi Yahudi kerana dianggap bertentangan dengan kitab Taurat, sehingga beliau telah difitnah ingin menjadi raja kaum Yahudi. Akibat daripada itu, mereka telah merancang untuk membunuh Yesus dengan disalib pada sekitar tahun 27 hingga 33 Masihi. Setelah kewafatan Yesus, muncullah Saint Paul yang merupakan seorang fanatik Yahudi telah mengaku bermimpi Yesus untuk menyebarkan dakwah Kristian dan membawa doktrin baru. Saint Paul dianggap sebagai pengasas kedua agama Kristian. Konsep ketuhanan. Islam mengajar umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Manakala agama Kristian pula mempercayai konsep Trinity yang terdiri daripada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ketiga-tiga ini dianggap sebagai satu. Kitab Suci. Al-Quran merupakan rujukan utama bagi umat Islam, merupakan mukjizat yang kekal dan merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran terkandung akidah, akhlak, hukum, peringatan, sejarah dan ibadah.
Manakala Bible pula terdiri daripada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terkandung 4 bahagian, iaitu Kitab Taurat, Kitab Sejarah, Kitab Puisi dan Kitab Para Nabi. Manakala Perjanjian Baru pula terkandung sejarah kehidupan Yesus, aktiviti murid beliau dan surat-surat daripada Saint Paul. Ajaran agama Islam diasaskan oleh 3 perkara utama, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Islam mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam terdiri daripada syahadah, solat fardu, zakat, berpuasa dan haji. Manakala rukun iman pula ialah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Manakala ajaran Kristian adalah berasaskan doktrin Saint Paul yang mana membawa konsep universalism dan salvation. Universalism bermaksud menyeluruh. Ini bermaksud agama yang menjadi anutan bangsa Yahudi kini boleh dianuti oleh semua bangsa. Manakala salvation bermaksud keselamatan. Mempercayai kehadiran Yesus adalah untuk menebus dosa warisan, cukup untuk menyelamatkan penganutnya di hari akhirat.